Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar murid-murid semua? Cikgu harap awak dalam keadaan sihat di samping keluarga yang tersayang. Hari ini kita teruskan sesi pembelajaran kita dalam mata pelajaran pendidikan kesihatan tahun 2 dalam tajuk Jaga Diri. Bersama saya, Cikgu Muhammad. Lupa tekan butang like dan subscribe channel. Jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, murid-murid dapat pasti contoh perlakuan individu yang mungkin melakukan sentuhan tidak selamat dan sentuhan tidak selesa. Kedua, objektif yang kedua ialah memilih tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku sentuhan tidak selamat dan sentuhan tidak selesa. Okey, jadi mari kita lihat buku teks pendidikan kesihatan tahun 2. Okey, murid-murid boleh buka muka surat 70 dan 71. Okey, jaga diri. Okey, kat sini yang kita nak belajar hari ini adalah dua jenis sentuhan. Yang pertama, sentuhan tidak selamat dan yang kedua, sentuhan tidak selesa. Okey, sentuhan selamat ialah, kita baca yang atas ni. Sentuhan selamat ialah sentuhan yang membuatkan kamu gembira, selesa dan positif. Jadi sentuhan yang tidak selamat membuatkan kamu marah, sedih dan keliru. Maknanya bila seseorang tu sentuh kamu, kamu akan rasa marah. Lepas tu kamu rasa sedih, kamu akan rasa sedih dan awak keliru. Okey. Jadi sentuhan tidak selamat ni apa? Okey, contoh situasi yang pertama. Nampak? Okey. Sekarang ni ada seorang lelaki. Ida sakit kaki. Ida sakit kaki. Boleh saya urut? Dia cuba nak urut pelajar budak ni lah. Okey. Jadi budak ni cakap apa? Tidak boleh sentuh saya. Jadi kat sini, dalam situasi ni dikira sebagai situasi sentuhan tidak selamat. Kerana apabila kita membiarkan orang lelaki menyentuh ataupun mengurut peha ataupun kaki pelajar ni, sesuatu yang buruk mungkin akan berlaku. Nampak dia fikir apa? Cantik juga budak ni. Dia ada niat lain. Okey, jadi ini dikira sebagai sentuhan yang tidak selamat. Okey, tak semestinya sentuh kat kaki. Sentuh kat mana lagi sentuhan yang tidak selamat? Sentuhan di bahagian alat sulit awak lah. Okey. Tepi punggung, bahagian dada kan. Jadi apabila kalau awak tengok ada orang lelaki, tak semestinya orang lelaki yang tak kenal. Orang lelaki yang kita kenal pun, orang dewasa lelaki yang kita kenal pun, apabila dia cuba menyentuh kita, kita ni orang perempuan lah, budak-budak perempuan. Okey. Itu dikira sebagai sentuhan tidak selamat. Okey. Situasi yang kedua. Ikut abang jalan-jalan nak tak? Ni orang lelaki ni dia nak ajak budak perempuan ni ikut jalan-jalan. Tidak. Tidak, mengapa? Mak saya sedang menunggu di sana. Ini situasi ni berlaku kat mana ni? Berlaku di pasar raya, di kedai kan. Kalau ada orang lelaki yang tak dikenali ataupun siapa-siapa je, orang lelaki yang cuba ajak awak, jadi awak kena tolak dia, cakap tidak. Okey, tolak tu maksudnya bukan tolak lelaki tu, awak menolak pelawaan dia. Dia cakap tak nak ikut kan. Nampak dia fikir apa? Boleh diculik budak ni. Lepas tu dia cakap macam tu kan. Bahaya. Ini adalah contoh-contoh sentuhan tidak selamat. Selain daripada ni, apa lagi sentuhan yang tidak selamat daripada situasi ni? Contohnya apa? Contohnya ada orang lelaki duduk rapat dengan kita kan. Duduk rapat-rapat sampai bersentuh dengan kita lah kan. Tak kira lah kat mana-mana kan. Dia cuba duduk kat kursi ke, duduk rapat-rapat sentuh kita kan. Bahu dia menyentuh bahu kita ke kan. Kat peha dia menyentuh peha kita kan. Itu antara sentuhan tidak selamat. Okey. Jadi kalau berlaku sentuhan tidak selamat, apa awak nak buat? Okey, nanti kita bincang. Okey, seterusnya kita tengok sentuhan tidak selesa pula. Okey, sentuhan tidak selesa ni dia tak semestinya tak selamat. Okey, cuba tengok sini. Sentuhan tidak selesa ni mungkin selamat tetapi tidak disenangi. Dia sentuhan yang selamat tapi awak tak suka. Tak senanglah dengan sentuhan ni. Contoh situasi 3.
Rani lamanya tak berjumpa. Ni kawan lama lah. Nah, perempuan dengan perempuan dia lama tak jumpa. Kemudian dia pun berpeluk. Lepas tu nampak. Cukuplah Ina, saya rasa tidak selesa. Boleh peluk kan? Kita jumpa kawan kan. Kawan lama tak jumpa. Tapi laki dengan laki lah. Jangan laki dengan perempuan. Laki dengan laki awak jumpa kan. Peluk. Lama tak jumpa. Rindunya awak kan. Apa khabar, sihat ke? Tapi jangan terlalu lama. Kan sampai orang ni tak rasa tak selesa. Nampak kawan dia pun dah confuse. Kenapa lama sangat peluk kan? Kan? Okey. Ni contoh sentuhan tidak selesa. Selamat tapi tak selesa. Okey, situasi 4. Pinjam buku kamu, tolonglah. Nak pinjam boleh tapi jangan sentuh peha saya. Nampak dia cakap laki dengan laki. Okey, dia duduk sama. Okey, tak ada masalah kan? Tapi dia cakap-cakap, dia pegang peha. Ni adalah sentuhan tidak selesa. Dia sentuhan selamat tapi tidak selesa. Okey, nampak ni bawah ni. Bincangkan mengapa situasi tersebut dikatakan sentuhan tidak selamat dan tidak selesa. Okey, jadi tadi cikgu nak cakap. Okey, jika berlaku situasi ah, jika berlaku situasi 1 dan 2 ni, okey, apa yang awak perlu buat? Bagus. Yang pertama awak kena buat apa? Kalau berlaku situasi yang ni, contoh yang pertama ni, kalau ada orang nak sentuh awak buat apa? Awak kalau boleh lari, awak lari dulu kan. Tepis tangan dia dan lari. Tapi kalau contoh kalau dia dah tangkap awak, dah pegang awak, awak jerit kuat-kuat kan. Jerit kuat-kuat. Tolong, tolong, ada orang jahat ke? Cakap macam tu. Bagi dia cemas kan. Jangan diam je. Kan? Okey. Kalau habis tu cikgu, kalau dia pegang mulut saya tak bagi jerit, nak buat macam mana? Awak gigit tangan dia. Bila awak gigit tangan dia kuat-kuat, nanti dia lepaskan tangan dia kat mulut, awak jeritlah. Tolong, tolong. Itu antara salah satu ah, apa tindak balas yang awak boleh buat kalau berlakunya sentuhan tidak selamat. Macam situasi 2 ni, kalau orang ni ajak jalan-jalan, cakap tak nak kan, pergi tempat lain. Kalau diikut juga, pergi kat tempat yang ramai orang, bagi tahu kat orang lain, cakap dia ni nak ikut saya kan, nak culik saya ke apa ke kan. Okey, dan situasi 3 dan 4 ni, dia kena cakap elok, elok. Macam dia cakap lah, cukuplah, saya rasa tak selesa kan. Macam ni dia cakap, janganlah sentuh peha saya, pinjam-pinjam je lah. Kita kena, jangan diam je kan. Jika berlaku situasi macam ni, terutamanya di sekolah, kalau kawan awak buat macam ni, awak cakap lah, jangan diam je kan. Bagi tahu awak kena luahkan perasaan awak, cakap. Jangan buat macam ni, janganlah sentuh saya macam ni kan. Selain daripada dua situasi ni, sentuhan tidak selesa ni, apa lagi contoh-contoh yang sentuhan tidak selesa yang biasa berlaku? Apa? Sentuh kepala. Selalu awak suka sentuh kepala kawan awak kan? Sentuh main-main kepala. Itu semua sentuhan tidak selesa. Jadi awak jangan buat kan? Tak baik. Okey, jadi sebagai tugasan, okey, buka pusat 72. Cikgu nak, okey, guna buku pendidikan kesihatan macam biasa, tulis hari dan hari bulan. Okay, cikgu nak awak salin jadual ni. Okey, salin, buat jadual, buat kotak jadual ni. Okey, tak perlu lukis gambar. Tak payah lukis gambar. Awak tulis je perlakuan, tindakan. Kemudian tulis tidak selesa ke, tidak selamat. Tidak selesa ke, tidak selamat, tidak selesa ke, tidak selamat. Lepas tu yang cikgu nak, yang penting awak tindakan awak. Apa awak nak? Okey, tindakan awak apa? Contoh ni situasi 1, apa gambar dia ni? Lelaki ni dia pegang bahu perempuan ni kan. Ni tidak selesa ke, tidak selamat agak. Sentuhan tak selesa ke, tak selamat. Lepas tu tindakan awak apa? Okey, awak sebagai pelajar perempuan. Ni sebagai awak sebagai orang yang memakai tudung ni. Kalau kawan awak tarik tangan awak macam ni. Tidak selesa ke, tidak selamat. Apa tindakan awak? Sama juga dengan ni. Ada orang lelaki dan orang kita duduk sebelah ni, dia pegang kepala kita. Tidak selesa ke, tidak selamat. Apa tindakan awak? Okey, macam biasa. Dah siap? Snap gambar. Dapat cikgu bagi bukti kehadiran. Jadi, cikgu harap awak faham. Okay, kita berjumpa lagi dalam sesi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.